Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Jadi terima kasih pada pengurusi majlis. Alhamdulillah pada pagi ni kita dapat bertemu. Saya sedap rupanya suara imam saya awal saya duduk jauh-jauh ya, pasal saya memang baca reti lagu marhaban saya tak pandai. Memang tak pandai. Duduk kecil-kecil ikut ya tuan-tuan. Marhaban ni dia memang kena mengaji. Jadi tuan-tuan masih ada orang yang hebat marhaban ni. Ada baiknya belajar lah tuan-tuan. Dia ada nada dia tu, bukan kita boleh reka-reka. Untuk saya baca, saya boleh lah baca Arab tu, tapi untuk belagu, tarik tu, itu semua kena belajar lah. Baik, saya difahamkan kata ramai tim marhaban ni, ramai tak mai ni. Tapi baguslah, sedap dengar. Tu pun saya ingat tak habis kot baca, habis ke? Habis satu buku kot baca? Tak lah. Kalau habis itu lagi panjang tu. Baik, tak apa tuan-tuan. Jadi seperti mana yang disebut tadi, lebih kurang dalam 45 minit ceramah Maulidur Rasul. Jadi tuan-tuan, sebenarnya kalau kita dengar, dan saya yakin tuan-tuan faham tentang Barzanji tu. Yang tulis buku Barzanji tu Ja'far Al-Barzanji ditulis. Seorang mufti dalam mazhab Syafi'i, orang alim. Dia yang tulis buku tu. Dan tujuan dia tulis kitab Barzanji tu untuk dia meraihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menzahirkan kegembiraan dia dengan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dicerita selawat pada Nabi, kehadiran Nabi, kemudian keturunan Nabi, akhlak Nabi. Dia cerita itulah. Cerita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum saya mulakan dengan Maulidur Rasul ni, saya ada tengok satu ceramah baru ni. Seorang syekh daripada negara Arab, yang mana dia cerita ada seorang awliya Allah, seorang wali Allah ni, yang mana dia bermimpi dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu mimpi bertemu dengan Nabi ni memang benda yang apa? Memang berlaku pun. Dan Nabi menyebut tentang mimpi bertemu dengan Nabi ni, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang melihat aku di dalam mimpi, sebenar-benarnya dia melihat aku. Ada hadis. Kerana syaitan tidak mampu menyerupai aku. Syaitan tidak mampu menyerupai nabi-nabi, termasuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh menyerupai. Jadi siapa yang tengok Nabi dalam mimpi dia, dan yang dia tengok itu sama seperti mana sifat Nabi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ada orang dia berjanji, ada setengah tempat dia baca kitab Syama'il Muhammadiyah. Sama lebih kurang itu tuan. Syama'il Muhammadiyah, cuma Syama'il Muhammadiyah ni dia tak berlagu lah. Dia cerita berkenaan dengan apa, rambut Nabi, mata Nabi, tinggi Nabi, tangan Nabi, kulit Nabi. Dia cerita tentang fizikal Nabi dan akhlak Nabi. Itu kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan Muhammad. Dan yang paling terkenal ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Tak apalah. Jadi seorang wali Allah ni dia bermimpi, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang dia melihat tu memang Nabi. Sesuai dengan sifat Nabi yang disebut dalam Syama'il Muhammadiyah. Yang ni muka Nabi yang sangat handsome, yang tak dapat nak digambarkan. Dan Nabi ni kita tahulah, kalau dari segi wajah dia, kulit Nabi putih kemerahan. Muka Nabi dia bukan bulat, dia bukan bujung. Dia macam apa? Dia macam bulat tapi cenderung kepada bujur, macam telur tu. Dia macam bujur, bulat yang cenderung kepada bujur. Kemudian Nabi SAW ni uban tak banyak, ada 20 tak sampai 20 uban Nabi waktu Nabi SAW wafat. Nabi ni tak rendah tak tinggi, rambut Nabi hitam pekat. Mata Nabi juga hitam
kat gigi Nabi tu susun rapat, tu susun cantik tapi dia macam renggang-renggang sikit. Dia susun elok, bukan renggang jauh sangat. Maksud gigi tu taklah rapat sangat. Dan dia taklah renggang sangat. Dia cuma ada ruang. Bila dia renggang sikit tu nampak susun elok. Bila Nabi SAW bercakap, nampak macam ada cahaya dalam mulut Nabi. Dan muka Nabi memang ada cahaya. Itu ada cahaya. Sehingga isteri Nabi Zainab binti Jahsyin, waktu malam dia jahit baju, jarum tu jatuh. Tak nampak. Bukan ada lampu. Tapi bila Nabi SAW masuk dalam rumah, nampak jarum tu. Muka Nabi dia ada cahaya. Kemudian Nabi SAW rambut juga tak lurus, tak kerinting. Dia ikan mayang, lurus nyamber ombak. Itu rambut Nabi SAW. Kemudian bulu mata Nabi lentik. Tak payah pakai eyeshadow, memang lentik lah. Kemudian hidung Nabi mancung, dan di hujung dia macam ada cahaya. Di hujung hidung Nabi macam ada cahaya. Kemudian Nabi SAW dada dia bidang sikit. Nabi SAW dia tak tinggi sangat dan dia tak rendah. Dan Nabi lengan Nabi besar, kejap. Badan Nabi ni kalau bahasa kita ni macam ada otot badan ni. Tapi bukanlah macam bina badan yang besar macam sangat tu. Tapi badan Nabi ni badan yang sedang dan dia macam ada otot. Baik, kemudian daripada nada Nabi ada bulu sampai ke pusat. Itu fizikal Nabi lah. Jadi siapa yang mimpi nampak Nabi macam tu, ni kita cerita yang tu. Tapi siapa yang mimpi dia kata nampak Nabi Muhammad tapi kulit hitam, yang tu bukan Nabi Muhammad SAW. Macam saya pernah sebut kat tuan-tuan yang di Indonesia tu, dia mimpi jumpa Nabi Muhammad. Semua orang beritahu itu Nabi Muhammad SAW. Tapi bila dia tengok, dia termenung, betul ke Nabi Muhammad? Semua orang kata itu Nabi Muhammad SAW. Jadi dia tanya kepada ustaz, sebab Nabi yang dia tengok tu pelik. Yang pertama pakai baju Melayu. Arab mana ada baju Melayu. Yang kedua pakai kain pelekat. Yang kedua pelik. Dan yang ketiga paling pelik sekali, sedang isap gudang garam. Memang bukan Nabi. Bukan Nabi isap gudang garam lah. Itu bukan Nabi, dia tengok benda lain. Kalau Nabi ni tengok sungguh, bila siapa tengok Nabi, maka dia tidak dapat gambarkan betapa handsome-nya, cantiknya Nabi SAW. Itu Nabi. Siapa yang mimpi tengok Nabi, tapi dia tengok jiran sebelah handsome lagi, bukan Nabi. Nabi ni kita orang yang kita tak dapat bayangkan, orang yang sangat handsome. Jadi seorang awliya Allah ni, dia bermimpi, dia melihat Nabi SAW baru lagi. Dan antara soalan dia tanya pada Nabi, masa jumpa ni dia tanya soalan pada Nabi SAW. Saya pun ada sahabat saya, bukanlah sahabat, guru saya daripada Lubnan, alim besar, hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab, banyak dia hafal. Dia juga pernah bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Nabi suruh duduk di tepi dia, tepi Nabi SAW. Tapi orang dia memang soleh lah. Saya mengaji dengan dia dulu, masa di GU saya mengaji dengan dia. Baik, tapi dia nak tanya soalan, tak sempat nak tanya. Itu dia dah terjaga waktu subuh. Jadi yang ni disempat tanya Nabi SAW. Apa yang dia tanya? Dia tanya bagaimana dengan al-ihtifal bimaulidika, bagaimana hukum menyambut maulid Nabi. Sebab kan orang kata bid'ah lah, tak boleh lah kan dalam zaman sekarang ni, kaum-kaum muda ni. Soalan dia mudah aja. Apakah hukum pandangan Nabi berkenaan dengan sambutan kelahiran Nabi SAW? Maka kata Nabi SAW, pendek je Nabi jawab, man fariha bina farihna. Orang pengaji bahasa Arab faham lah. Man fariha bina farihna. Nabi orang Arab, Nabi cakap Arab. Apa makna dia tuan-tuan? Faham tuan-tuan? Man fariha bina farihna. Barang siapa yang bergembira dengan kami, yang ni bergembira dengan kelahiran Nabi SAW, farihna, kami juga bergembira. Siapa yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad gembira. Maknanya benda ni bagus. Sebab tu kita kenapa sambut maulid Nabi. Dalam Quran sebutkan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalikal falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan kelebihan daripada Allah dan rahmat Allah lah sepatutnya orang beriman ni sangat gembira. Dan itu lebih bagus daripada harta yang ada yang diperkumpulkan. Dan kita tahu rahmat di situ siapa? Rahmat di situ Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku diutuskan melainkan menjadi rahmat untuk sekalian alam. Itu
Tu yang kita buat Maulid Rasul daripada dulu lagi. Dulu lama dah tuan-tuan, baca kitab Barzanji, kita buat ceramah dan sebagainya tuan-tuan. Pasal apa? Nak melahirkan kegembiraan kita dengan lahirnya Nabi SAW. Dan satu kewajipan kita gembira dengan lahir Nabi Muhammad SAW. Sebahagian ulama Ibnu Makhlad dia sebut ada 4 saat Iblis ni dia menangis. 4 ketika dia menangis, dia meraung-raung. Yang pertama ketika mana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ketika dia diarahkan keluar daripada syurga. Dan yang ketiga ketika mana lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat sedih Iblis, sebab Nabi menjadi rahmat bagi sekalian manusia. Iblis punya tugas nak bagi manusia masuk neraka ramai-ramai. Dan yang keempat ketika turunnya surah Al-Fatihah. Baik. Dan kita pun tahu kan, bila tentang Maulid Rasul ni, siapa yang mula-mula sambut tuan-tuan? Mula-mula sambut dengan lahirnya Nabi. Waktu Nabi lahir, siapa yang mula-mula sambut? Yang pertama, Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim. Sebab ayah Nabi meninggal di Madinah, jauh. Masa cari rezeki, meninggal di Madinah. Jauh ayah dia Nabi. Ayah Nabi meninggal 2 bulan sebelum Nabi SAW dilahirkan. Jadi Nabi dilahirkan di Mekah, dekat dengan dalam rumah Abu Talib. Jadi tempat Nabi lahir ni ada. Tapi tak jadi rumah lah, telah diubah dijadikan perpustakaan. Kalau pergi di Mekah tu ada perpustakaan yang tak jauh daripada Kaabah tu, itulah tempat lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Nabi lahir di rumah Abu Talib. Bila Nabi lahir di rumah Abu Talib, ayah Nabi dah tak ada. Maka abang Nabi lah yang ambil peranan. Untuk apa? Untuk meraihkan anak saudara dia. Siapa yang paling gembira tuan-tuan masa Nabi lahir tu? Siapa paling gembira? Dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari dan disyarahkan oleh Imam, disebut juga oleh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, orang yang paling gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah pak saudara Nabi. Jangan dia rasa ini tanggungjawab dia, ini anak adik dia. Adik dia dah tak ada. Siapa nama pak saudara Nabi tu? Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Nama dia Abu Lahab. Abu Lahab tu ahli neraka. Kita pun dah baca tabbat yada Abi Lahab wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Dia tidak selamat daripada apa yang dilakukan. Sayasla naran dzatal lahmi wa imra'atu hammalatal hatab. Sayasla nar. Dia akan masuk api neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isteri dia pula akan bawa kayu api neraka. Abu Lahab tu ahli neraka. Pak saudara Nabi betul tu. Dia yang paling gembira dengan lahirnya Nabi SAW. Apa yang dia buat? Dia buat kenduri besar-besaran. Dan sangat gembiranya dia bebaskan hamba dia yang beribu, dan hamba dia tu menjadi ibu susuan Nabi yang pertama. Ibu susuan Nabi yang pertama bukan Halimatul Sa'diyah yang kedua. Ibu susuan Nabi yang pertama adalah Suwaibah Al-Aslamiyah. Itu hamba perempuan Abu Lahab. Abu Lahab bebaskan dia kerana gembiranya dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gembira sangat-sangat. Dan apa kata Abbas? Abbas mimpi. Abbas ni adik pada Abu Lahab. Pak saudara Nabi juga. Abbas mimpi bertemu dengan Abu Lahab setelah Abu Lahab mati. Tengok Abu Lahab disiksa. Maka Abbas tanya, bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Abang dia lah Abu Lahab. Abbas adik pada Abdullah. Kata Abu Lahab, aku diringankan azab tiap hari Isnin. Tiap hari Isnin azab dia diringankan. Dan dibenarkan minum daripada air jari-jari Nabi SAW. Sebab diringankan azab pada tiap hari Isnin? Sebab pada hari Isnin dialah orang yang paling gembira ketika mana lahirnya baginda Nabi SAW. Itu yang umat Islam duk sambut. Buat marhaban, tuan-tuan baca marhaban, tuan-tuan berdiri. Kenapa berdiri tu? Pasal nak zahir kegembiraan. Kalau tuan-tuan boleh faham lagi berzanji, kita tahu memang berdiri itu sesuai dengan makna dia yang kita baca tu. Itu berdiri tu, gembiranya dengan lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi pasal kita sambut lagi. Sebelum tu banyak lagi ulama yang sambut.
Antara yang sambut apa? Nuruddin Zanki dengan ulama ada Umar Mulla. Depa pun dah lama dah sambut Maulidur Rasul. Selepas tu lagi ada lagi Sultan Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Dia pun buat dia seorang raja yang zuhud, yang adil dan berani di kota Irbil di Iraq. Dia buat sambutan Maulidur Rasul pada zaman tu, dia buat besar-besaran. Malah dia panggil semua ulama pada zaman tu. Di Iraq tu dia panggil ulama hadis, ulama fiqh, ulama kalam, ulama tasawuf, semua dia panggil dalam majlis yang sangat besar. Dan dia sembelih 5,000 kambing. Kambing 5,000. Banyak tu. Kemudian ayam 10,000. Ayam 10,000 disembelih. Kemudian ada 100,000 mangkuk-mangkuk yang berisi beraneka ragam buah, 100,000. Kemudian ada 30,000 piring-piring yang ada manisan, kuih-kuih orang Arab tu. Itu sambutan yang dilakukan oleh Sultan Al-Muzaffaruddin Al-Kaukabri. Nak ceritanya, ulama ketika itu semua sepakat mengatakan sambutan ini sambutan yang baik. Sepakat semua ulama. Sehingga kan Imam As-Suyuti rahimahullah, dia ada tulis satu buku nak cerita bagusnya sambutan Maulidur Rasul ni. Dia panggil Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Itu buku dia. Baik tuan-tuan, saya nak pergi terus tentang Maulidur Rasul. Itu sejarah dia lah tuan-tuan. Itu yang kita sambut tu. Kita sambut dengan penuh kegembiraan. Kita tahu bila sebut Maulidur Rasul, dia ada dua makna. Makna yang pertama adalah masa Nabi dilahirkan. Itu bahasa Arab, Maulid. Isim zaman boleh, isim makan boleh. Isim zaman Maulid makna dia masa Nabi dilahirkan. Macam kita sebut maghrib lah. Maghrib ada dua makna. Makna yang pertama waktu terbenam matahari. Makna yang kedua tempat terbenam matahari. Tempat Nabi dilahirkan di Mekah, rumah Abu Talib. Dan ini perpustakaan. Masa Nabi dilahirkan, tadi pun sebut kan, 12 Rabiul Awal tahun Gajah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah, baru ni hari Khamis lah. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Jadi kenapa nama dia tahun Gajah? Sebab orang Arab dia tidak ada tahun. Dia tak ada kalender tahun. Jadi orang Arab bagi nama tahun ikut peristiwa. Kalau peristiwa pada tahun itu paling besar, banjir, panggil tahun banjir. Kalau peristiwa paling besar ketika itu subur, dia panggil tahun subur. Tapi waktu Nabi SAW nak dilahirkan, peristiwa yang paling pelik, yang paling hebat sekali adalah tentera bergajah yang dihancurkan oleh burung ababil. Peristiwa ni sangat pelik dan mengkagumkan, sampai orang Arab panggil Amul Fil. Tahun itu tahun gajah. Dan kisah ini dirakamkan dalam surah Al-Fil, surah gajah. Itu kalau kalender Islam, 12 Rabiul Awal tahun gajah. Hijrah lambat lagi. Hijrah kemudian setelah Nabi wafat baru ada kalender hijrah pada zaman Sayyidina Umar, bermula daripada tahun hijrah Nabi SAW. Kalau kalender Gregorian yang kita sekarang ni lah, Januari, Februari, April, Mac, apa semua ni, kalau ikut kalender tu Nabi SAW dilahirkan pada 20 April. Ada sini lahir 20 April? Ada lahir 20 April? Tak ada? Tak aku? Angkat tangan? Ada hadiah fungsi bagi. Ada lahir 20 April? Tak ada no? Mana dia saya seorang, saya 20 April. Jadi samalah dengan Nabi SAW. 20 April 571 Masihi. Sekarang ni apa Masihi? 2023. 2023 ni mula pada bila? Adakah mula pada diciptakan langit dan bumi? Bukan, bumi awal lagi. Bumi dah 4.5 bilion tahun. Tuanya bumi ni. Nabi Adam sebelum dijadikan, bumi dah ada pun. Bumi ni tua sungguh. Nabi Adam, waktu Nabi Adam dijadikan, bumi dah memang ada pun. Dah ada makhluk lain atas dunia ni sebelum Nabi Adam turun. Jadi 2023 bermula daripada umur Nabi Isa. Itu dipanggil 2023 Masihi. Masihi itu siapa? Nabi Isa. Nabi Isa kan digelar Al-Masih. Betul tak? Al-Masih. Orang putih panggil Mesia. Orang putih panggil Mesia. Itu perkataan Arab tu. Asalnya Al-Masih. Apa makna Al-Masih?
Maksud dia yang menyapu. Kenapa yang menyapu? Sebab Nabi Isa ni mukjizat dia sapu orang sakit, hilang sakit. Orang tu buta, Nabi Isa sapu mata dia, hilang buta tu. Orang tu sopak, Nabi Isa sapu, hilang sopak dia. Kalau orang tu sakit apa-apa lah, apa-apa jenis penyakit, malah orang yang mati pun Nabi Isa boleh bagi hidup. Dihidupkan burung yang dah mati, dia menghidupkan orang yang dah mati. Itu mukjizat Nabi Isa. Itu digelar Al-Masih. Baik, itu 2023 Masihi. Jadi Nabi lahir 20 April 571 Masihi. Baik. Bila Nabi SAW dilahirkan, lahir di rumah Abu Talib. Okey, pada tahun gajah. Kita tahulah Abraha nak datang serang tu kan. Abraha bawa tentera dia nak menghancurkan Kaabah. Pada tahun tu Nabi tak lahir lagi, tapi tahun tu Nabi lahir. Kenapa berlaku tentera bergajah ni? Kerana inilah tuan-tuan, dua perkara penting. Kenapa jadi peristiwa Nabi dilahirkan pada tahun tu? Yang pertama, dia termasuk dalam babul irhas. Bisa dengar irhas? Yang ini perkara pelik yang berlaku sebelum Nabi dilahirkan. Nabi sebelum jadi Rasul dah berlaku beberapa perkara yang dipanggil amrun khariqul lil adah, perkara yang bercanggah dengan adat. Contoh, Nabi kalau waktu kecil Nabi berjalan, awal lindung Nabi kan. Itu irhas tu. Jibril datang belah dada Nabi, itu pelik, keluar jantung. Itu irhas, perkara pelik yang berlaku nak bagi tahu yang ni akan jadi Rasul. Termasuk dalam bab irhas, tentera bergajah tu Allah Ta'ala nak bagi tahu tahun ni akan lahir satu insan yang sangat hebat. Itu yang kita baca, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu lakukan kepada tentera bergajah, tentera Abraha? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bagaimana Allah jadikan tipu daya mereka dalam kehancuran. Wa arsala alaihim tayran ababil. Allah Ta'ala hantar pada mereka burung berpasukan. Tarmihim bihijaratin min sijil, lempar batu daripada api neraka yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, maka jadilah tentera Abraha seperti mana daun yang dimakan ulat. Ceritanya waktu Abraha mai, dia bawa gajah sekok. Gajah Afrika. Gajah Afrika ni gajah yang paling besar sekali lah. Gajah kita besar juga, Afrika tu lagi besar, lagi kuat. Gajah Malaysia pun boleh bagi terbalik pokok sawit. Ni gajah Afrika. Kenapa dia bawa gajah Afrika? Sebab bila bawa gajah, kuda takut. Kuda dia tak berani dekat sebab besar. Jadi orang Arab tak boleh lawan. Bila Abraha mai, orang Arab lawan. Memang ada apa tentera yang lawan, tapi semua kalah. Abraha ni orang kulit hitam, negro, daripada Habsyah. Jadi bila dia mai, Arab cuba menyelamatkan Kaabah, tapi tak mampu lawan sebab Abraha terlalu kuat. Apatah lagi dia ada gajah. Orang Arab dia tak pernah tengok gajah. Bila dia tengok, dia pun takut. Bukan kada kuda takut, orang Arab pun takut. Tengok gajah besar mai. Bila Abraha mai sampai depan Kaabah, orang Arab semua pakat lari habis ya. Tok Wan Nabi Abdul Muttalib semua lari, duduk atas bukit. Pasal tak boleh buat apa. Ketika inilah Allah Ta'ala nak bagi orang Arab tengok apa yang Allah buat pada tentera bergajah. Ketika mana, dan dia bawa gajah tu ada nama. Gajah Abraha dia ada nama. Nama gajah Abraha adalah Mahmud. Ada sini nama Mahmud. Nama gajah tu Mahmud. Maksud dia yang terpuji, Mahmud. Itu makna gajah tu. Macam kita lah, ada kucing nama Oyen lah, nama Putih lah, Tompok lah, macam tu lah. Abraha bagi nama gajah dia Mahmud. Sedap nama gajah dia, Mahmud. Jadi Mahmud ni, Abraha bila sampai depan Kaabah, orang suruh sondai apa? Bagi runtuh Kaabah. Mahmud ni dia tak bergerak. Dia duduk senyap. So bergerak ke tepi, dia bergerak. Kanan bergerak, ke belakang bergerak. So pergi sondai, dia tak mau sondai, dia duduk senyap. Orang Arab semua ni lari lah, takut. Dalam keadaan yang sangat getir, Allah Ta'ala hantar burung yang datang ababil berpasukan. Burung ni buat apa? Dia bawa batu. Burung ni ulama kata rupa dia macam burung layang-layang kecil. Dia dah seekor burung bawa 3 biji batu. 2 di paruh dia, 2 di kaki, 1 di paruh dia. Jadi dia bawa
dekat batu tu dah tulis dah nama siapa yang akan kena. Tulis dah nama siapa. Jadi bila burung ababil mai, dia lepas batu tu kecil-kecil je, tak besar pun, dia lepas. Dan batu tu pergi tepat kat orang, nama orang tu. Dia bergerak tepat. Macam peluru berpandu Amerika tu kan, Tomahawk. Dia pemandu Tomahawk tu, dia memang tepat. Amerika boleh tembak Masjid Al-A'la ni, walaupun 3,000 kilometer, dia boleh tembak tepat. Pasal dia apa? Dia guna apa? Kawalan GPS. Kalau nak tipu peluru pandu Amerika tu, kena buat lagi satu sebiji Masjid Al-A'la juga. Baru dia main, dia pening. Mana satu? Baru dia tak boleh tembak. Tapi nak ceritanya, yang teknik apa GPS, panduan GPS ni, rupanya Ababil dah guna dah. Lagi canggih lagi. Dia lepas batu tu, memang dia gerak tepat. Dia pergi-pergi memang kena. Kena ni pula bukan sikit, dia cuit dia. Cuit. Kena sipi. Bukan kena bertubi-tubi tu kan. Banyak orang kena bertubi-tubi. Bukan bertubi-tubi. Dia kena sipi je. Kena sikit, lepas tu dia akan kena satu wabak yang pelik. Dia akan jadi isi dia ni luruh. Luruh sikit-sikit. Luruh nampak jantung, luruh nampak buah pinggang, luruh. Organ-organ diluruh sikit-sikit. Sampai badan mereka berlubang-lubang. Itu kata faja'alahum ka'asfim makul. Tentera bergajah tu jadi macam daun yang dimakan ulat, berlubang-lubang. Mereka mati dalam keadaan badan mereka berlubang-lubang. Sebab apa? Wabak. Kena cuit batu tu, terus kena wabak pelik. Baik, jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala nak bagi tahu pada bangsa Arab, hikmah dia apa? Tahun ni bukan tahun biasa. Tahun ni akan lahir manusia yang paling hebat. Baik, bila Nabi SAW dilahirkan, maka saya dah sebut Abu Lahab gembira dan diringankan azab dia. Kemudian yang ambil Nabi SAW tu adalah Tok Wan Nabi. Apa nama Tok Wan Nabi? Abdul Muttalib. Batuk pula tuan-tuan, melayak tak no? Jadi Datuk Nabi Abdul Muttalib, dia ambil Nabi SAW, bawa masuk ke dalam Kaabah. Ambil Nabi bawa masuk dalam Kaabah. Baru lahir ni, ambil masuk dalam Kaabah. Lepas tu dia bagi nama pada anak dia, pada cucu dia tu, Muhammad. Orang Arab bila dengar nama Muhammad ni terkejut. Sebab nama Muhammad, sebelum Nabi Muhammad SAW, tak ada orang Arab yang berani bubuh nama tu. Dan tak pernah ada. Tak pernah ada dalam sejarah bangsa Arab nama Muhammad. Tak pernah ada. Tiba-tiba Abdul Muttalib bubuh. Bila Abdul Muttalib bubuh, maka ketika ni bangsa Arab kata, kenapa bagi nama ni? Nama ni tak pernah digunakan oleh bangsa Arab. Dan dari segi makna dia pun luar biasa. Siapa mengaji, orang yang belajar bahasa Arab, dia tahu makna Muhammad luar biasa. Walaupun dengar macam sama, Mahmud yang terpuji, Muhammad yang terpuji, tapi dia ada beza. Ada beza sikit. Kita tahu Muhammad tu yang terpuji, tapi dia ada beza. Mahmud yang terpuji, maksud dia orang yang dipuji sekali sekala, yang dipuji. Kalau Muhammad, maksud dia yang sentiasa dipuji, yang sentiasa dipuji-puji tanpa henti selama-lamanya. Itu makna Muhammad. Orang Arab bila dengar, mana ada orang macam ni? Kita ni waktu orang hidup je orang puji, betul tak? Ataupun masa kita tengah ada duit, orang puji. Tak ada duit, orang pun tak tengok. Orang, betul tak? Masa kita senang, orang puji. Ada pangkat, ramai main bertengkek. Sagi dah tak ada apa semua, pakat lari semua. Jadi mana ada logik? Ataupun kita dah mati, mana orang nak puji? Betul tak? Dah mati, nak puji macam mana? Tu tuan-tuan pergi kat kubur. Kan kat kubur tu macam-macam orang ada. Betul tak? Masa hidup dulu kan, ada yang lawa, ada yang kaya, ada yang ada pangkat, ada yang baik, ada yang jahat. Ada orang yang apa, orang duk mengampu masa dia hidup. Belah ni duduk dalam kubur, orang pun dah tak tahu pasal dia. Dia dah mati dah pun. Jadi bagi bangsa Arab pelik, macam mana Muhammad yang sentiasa dipuji tanpa henti selama-lamanya. Tu orang Arab tak setuju. Ini nama yang nama yang tak masuk akal. Tapi Tok Wan Nabi Abdul Muttalib bertegas,
Tak, anak ni Muhammad memang layak nama ni, akan jadi orang yang besar. Tok Wan dia dah rasa dah. Tok Wan baginda Nabi SAW dah tahu ini bukan orang biasa, ini luar biasa. Dia bertegas walaupun orang sebahagian bangsa Arab tak setuju. Tok Wan Nabi bertegas, ya, nama dia Muhammad. Dan kita tahu nama Muhammad ni, kita ramai ya nama Muhammad, kita ambil berkat pada Nabi. Tapi dari segi makna dia, Muhammad itu hanya ada pada Nabi SAW. Betul ke tak betul tuan-tuan? Kita tengok sekarang, mana ada orang yang paling terkenal pada Nabi. Lah ni umat Islam ada 1.7 bilion di dunia ni. Masjid dekat Malaysia ni ada berapa ribu masjid tuan-tuan. Setiap kali nak azan kita semua apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi disebut waktu nak semayang 5 kali sehari semalam. Kita semayang sebut nama Nabi tak? Sebut. Mana ada orang yang macam tu? Kat dunia ni tak ada orang yang macam tu, yang disebut-sebut nama dia. Kita semayang wajib sebut masa tahiyat akhir. Kalau tak sebut batal semayang kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu kita baca, kita bagi salam kan, yang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu Nabi SAW. Sejam salam sejahtera kepada kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Tak baca tu batal semayang. Tuan-tuan, sebut kat saya, siapa orang kat dunia ni yang terkenal macam tu? Nama disebut-sebut macam tu. Dan benda ni disebut dalam Al-Quran, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat sebutan namamu. Nama Nabi. Sebab tu dalam dunia daripada dulu sampai sekarang, di langit dan di bumi, tidak ada orang yang paling terkenal daripada Nabi SAW. Paling terkenal sampai sekarang. Dan apatah lagi masa Nabi nak lahir pun tadi jadi peristiwa yang luar biasa. Apa dia? Tentera bergajah, yang mana dihancurkan oleh burung ababil, kerana tahun itu tahun yang hebat. Ini menjadi penolakan pada orang yang mengatakan apa? Sepatutnya yang jadi Nabi Sayyidina Ali. Kan ada orang yang fikir lagu tu. Orang Syiah sebahagiannya. Tapi masa Jibril mai turun wahyu tu, Sayyidina Ali bangun, dia pergi tempat lain, Nabi duduk situ. Tu yang dapatkan Nabi tu. Tak apa, dapatkan Nabi pun anggap lagu ni kufur. Luku kepala tuan 3 kali kalau anggap lagu tu. Ini akidah kufur. Sayyidina Ali bukan lahir pada zaman Nabi. Betul tak? Sayyidina Ali lahir lambat kemudian. Jadinya kisah tentera bergajah ni pada zaman Nabi nak dilahirkan, itu bukti jelas Nabi itu Rasul. Tak ada orang lain. Bukan Sayyidina Abu Bakar ke, bukan Sayyidina Umar ke, Sayyidina Ali ke, Sayyidina Osman, tak. Nabi SAW. Tahun Nabi lahir pun dah luar biasa. Masa Nabi jadi Rasul berdakwah, Sayyidina Ali baru umur 5-6 tahun, baru lahir je. Kalau ada orang anggap lagu tu memang bukan lagi sesat dah, kufur dah tuan-tuan. Itu akidah kufur. Dan memang saya pernah dengar orang sebut lagu tu. Pernah saya dengar dalam belah-belah sini lah tuan-tuan. Dia anggap apa? Wahyu patutnya Sayyidina Ali. Tapi itulah Jibril boleh silap macam mana. Jangan dia buat lagu tu. Ini kufur punya akidah. Kufur. Baik. Jadi tuan-tuan, Tok Wan dia bagi nama Muhammad. Tak apalah, saya ringkaskan cerita tuan-tuan. Dapatlah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi hidup dalam keadaan yang miskin tuan-tuan, miskin. Sebab ayah Nabi masa dah meninggal dunia, sebelum Nabi lahir tu, harta tak ada. Adalah unta seekor, ada hamba seorang. Hamba nama Ummul Aiman Barakah Habsyiyah, ada unta kurui. Harta tak ada. Maka mak Nabi Aminah ni hidup dalam keadaan miskin. Nabi pun hidup dalam keadaan susah. Kemudian masa orang Arab ni, budaya dia, anak yang baru lahir dia akan serah kepada Bani Sa'ad. Saya 45 minit tuan-tuan, ada apa, kenduri kita jangan. Banyak kenduri tuan-tuan. Tak apalah. Kenduri kahwin kat mana? Jauh ke dekat ni? Ada marhaban, tak ada marhaban lah. Ada marhaban pergi lagi sekali. Baik, jadi tuan-tuan, saya ringkas ceritanya. Depa akan serah kepada, tapi saya kena cepat ni tuan-tuan. Saya tak dapat cerita habis lah tuan-tuan. Saya pergi teruslah. Umur setahun, Halimatul Sa'diyah ambil belah kan di perkampungan Bani Sa'ad. Sampai di perkampungan Bani Sa'ad, Nabi bawa keberkatan. Tanah yang tak subur jadi subur, tanah yang gersang jadi mengalir air dan sebagainya, berkat Nabi SAW. Dan Halimatul Sa'diyah ni kalau boleh
nak Nabi duduk di perkampungan Bani Sa'ad. Sebab bila Nabi duduk, seluruh kampung Bani Sa'ad itu tahu budak ni luar biasa. Dia membawa keberkatan, kebaikan pada kampung tu. Kata nama berkat. Berkat tu sebut gaji berkat, umur berkat. Apa nak gaji berkat? Gaji 2,000, tapi gaji itu membahagiakan hati kita, fikiran kita, dan mengelokkan hubungan kita dengan manusia, dengan Allah. Tu berkat. Hidup kita tenang. Tapi kalau gaji sebulan 2 juta, tak berkat. Gaji itu merungsingkan kepala kita, menyebabkan kita bergaduh dengan jiran, menyebabkan kita bergaduh dengan adik-beradik, menyebabkan kita putus harap, macam-macam. Rungsing kepala, nak masjid pun, main masjid pun susah. Itu nama rezeki tak berkat. Banyak ya, tapi menyusahkan kita. Lagi banyak duit, lagi menyusahkan kita. Baik tuan-tuan. Jadi masa umur 5 tahun, Jibril AS datang belah dada Nabi. Itu yang apa, bila belah dada Nabi, keluarkan jantung, cuci dengan air zam-zam apa, tutup balik, dan Jibril jahit lah. Dia jahit, bukan tutup saja, dia jahit. Dan kesan jahit itu sampai Nabi wafat ada. Anas bin Malik pernah tengok kesan jahitan di dada Nabi. Dia keluar, dia belah dada, dikeluarkan hati ke jantung tuan-tuan? Jibril buat keluar hati ke jantung? Banyak orang kata hati ya, hati-hati. Tapi saya kena bagi beritahu kat tuan-tuan, sebenarnya bukan hati ya, jantung. Sebenarnya jantung. Saya pun Jibril sebut hati juga. Hati bukan di dada, hati di bawah. Sini. Yang di belah dada. Sini di belah. Qalbun, Arab kata qalbun. Qalbun tu jantung. Kalau hati Arab panggil kabidun. Sama dengan bahasa orang putih ha. Bahasa orang putih jantung apa? Jantung. Heart attack. Tahu tak heart attack? Heart attack serangan jantung, betul? Kalau hati orang putih kata apa? Liver, betul? Liver hati. Liver hati. Heart jantung. Memang Arab pun sama, qalbun tu jantung, hati kabidun. Memang orang Arab dengan orang putih dia guna jantung, kan jantung. Tapi kita akan ubah. Heart attack kita kata apa? Serangan jantung. Kalau broken heart, patah jantung, kita kata patah hati. Nampak? Orang putih kata patah jantung, kita kata patah hati. Pasal apa? Tak syok lah patah jantung ni. Kita mau hati sikit, baru dia feeling sikit. Kita ubah tuan-tuan. Sweet heart. Ini permata hati kan? Permata hati. Kalau orang putih nak tak permata jantung, dia tak kata sweet liver. Sweet heart. Kita boleh dengar permata jantung, tak sedap jantung. Kita ubah jadi permata hati. Sama Arab. Macam mana saya tahu tuan-tuan? Sebab bila saya belajar, saya jumpa orang Arab banyak. Tuan-tuan pergilah orang jumpa orang Arab. Di Mesir ke, di mana-mana kau jumpa ulama-ulama, tuan-tuan bagi tahu. Saya bagi tahu kat kawan saya orang Arab, kami di Malaysia ni, kami percaya yang dikeluarkan oleh Jibril AS itu bukan qalbun, tapi kabidun. Ni hati. Kawan saya melompat terkejut. Dia terkejut tuan-tuan. Wih, bukan dia tu. Salah tu. Yang dikeluarkan qalbun. Senang kata tuan-tuan, ada handset mahal. Tuan-tuan baca hadis Nabi banyak di belah dada. Waktu Nabi nak naik apa? Naik ke Isra Mi'raj, semua ada riwayat kata di belah dada. Yang dikeluarkan apa? Dia tulis qaf lam ba. Qalbun. Dada yang dibelah. Tuan-tuan pergi kat Google, qaf lam ba, sambung. Pergi ke image, dia akan pergi jantung. Bukan liver bawah ni. Dan kita tahu antara di tubuh badan manusia yang paling penting sekali, organ paling penting, jantung ke hati? Jantung. Hati tuan-tuan kerat sebelah bagi ke orang pun boleh. Betul tak? Kerat sikit bagi ke orang. Dia fungsi dia buat darah, tapis darah dan sebagainya. Tapi jantung boleh ke? Kerat sebelah bagi ke orang. Sumbat satu pun dah nak mati. Jantung tu. Dan jantung tu tanda kita hidup. Dup. Jantung. Nak mati pun dia pam kat jantung ni. Sebab bila dia pam darah, dia alirkan darah ke seluruh badan. Ibu mana? Ibu jantung. Syaitan bergerak melalui darah. Betul tak? Dia bergerak ke darah. Darah bergerak daripada mana? Jantung. Itu yang Jibril belah. Keluarkan jantung di mana tempat syaitan duk menyorok. Itu yang dia ambil buang bahagian tu. Boleh nah. Sebab tu tuan-tuan pernah mengaji kitab Penawar Bagi Hati. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir Al-Mandili tahu qalbun ni jantung. Tapi di Malaysia ni, di tanah Nusantara ni tahu kalau sebut jantung ni macam penawar bagi jantung, macam sakit jantung Saya tak seronok kan.
Tapi dalam kitab tu, dia sebut dalam kitab tu dia akan sebut apa? Jantung hati. Cuba tengok kitab tu. Pasal apa? Dia jantung itu makna sebenar dia. Qalbun tu jantung. Tapi hati ni apa? Meraikan lah. Dah jadi kebiasaan kita. Tapi saya kena betulkan lah tuan-tuan, yang dikeluarkan tu memang jantung lah. Bukan hati ni. Hati bawah ni. Jantung tu yang dikeluarkan. Letak, dia tutup balik. Lagi 5 minit tuan-tuan. Kita sharp. 5 minit kita berhenti tu. Baik. Jadi tuan-tuan, di belah dada tutup. Disebabkan kejadian itulah Halimatus Sa'diyah tengok risau. Bila mereka pergi cari Nabi SAW, jumpa dalam keadaan pucat. Dan dada ada kesan jahit. Boleh jadi ada darah, boleh jadi tak darah, wallahu alam. Tapi kesan jahit tu ada. Maka Halimatus Sa'diyah risau sangat keselamatan Nabi. Maka dia serah Nabi SAW pada ibunya. Maka ibu Nabi, Ibu Aminah ambil bela Nabi selama setahun. Masa umur Nabi SAW 6 tahun, Aminah ni tak kahwin lain dah tuan-tuan. Masa umur Nabi 6 tahun, Aminah mak Nabi ni dia rindu kepada suami dia. Padahal suami dia dah meninggal lah. Meninggal di mana? Meninggal di Madinah, jauh tu. Madinah dengan Mekah jarak dia 500 km jauh. Bukan 500 km sekarang. Kalau sekarang tuan-tuan 500 km tuan-tuan sampai mana? Negeri Sembilan lebih kurang tu, nak masuk Johor lah kot. 500 km. Sekarang pun kita rasa jauh. Padahal kita naik RNR. Boleh naik highway, boleh berhenti di RNR Tapah. Boleh berhenti dekat Pak Tam Corner kan, Pak Tam Corner. Sedap bagi tahu kawan, tak sedap bagi tahu Pak Tam. Itulah. Nampak dia punya saya ingat lagi dia punya trademark tu. Kita boleh berhenti kat situ. Ini cerita padang pasir, tak ada RNR. Naik unta panas 50 darjah. Merentah padang pasir. Tapi nak cerita orang perempuan punya hati ni, dia tak sama dengan orang lelaki. Aminah ni dia rindu sangat dengan suami dia. 6 tahun meninggal di Madinah, dia tak pernah pergi ziarah. Sebab jauh dan miskin dan jauh. Maka Aminah ni dia ambil keputusan jugalah, dia bawa anak kecil dia, yang ni Nabi SAW, 6 tahun, budak 6 tahun kecil, dengan hamba perempuan Ummu Aiman, mereka 3 orang tuan-tuan. 3 orang dengan Ummu Aiman Barakah Bisyah, pergilah ke Madinah. Pergi ke Madinah, ziarah semata-mata nak ziarah kubur suami je. Dapat tengok kubur suami pun rasa lepas rindu tu. Tu orang perempuan. Sebab tu orang perempuan banyak suami meninggal dia tak kahwin dah. Ramai ada je, bukan kata tak boleh kahwin lain, boleh. Tapi ramai je orang perempuan yang suami dah meninggal dunia, dia tak mau, bukan pasal tak nak kahwin, pasal teringat suami dulu. Tak ada pengganti dah. Kadang-kadang dia fikir tak ada pengganti dah. Itulah satu-satunya. Ramai saya jumpa suami meninggal umur 23, 25, sekarang ni dah umur 70 lah, tak kahwin-kahwin. Ramai je orang Minang, dia rasa macam susah dia nak terima. Orang perempuan ni kalau dia sayang seorang, saya bukan cerita dari segi nafsu lain. Nafsu ni kalau ikut nafsu jadi macam haiwan lah tuan-tuan. Betul tak? 3-4 pasangan pun tak cukup nak kira kalau ikut nafsu. Ni cerita cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ni, orang perempuan dia satu masa dia cinta seseorang tu sepenuh hati. Kadang dah mati pun tuan-tuan. Kalau orang lelaki, kubur merah pun nak kahwin dah. Dalam dua ada tuan-tuan. Dalam dua ada duduk tengok janda belakang rumah. Bukan semua lah tuan-tuan, semua bagus. Ni semua bagus depan saya ni. Orang lelaki lain lah. Bini dua ada duduk tengok janda rumah belakang. Dalam dua ada tu. Tapi kalau orang lelaki tak, orang perempuan tak. Saya tak semua orang lelaki macam tu. Tuan-tuan tak lah. Saya pun tak lah tuan-tuan. Ni orang lelaki lain lah. Baik, jadi tuan-tuan nak cerita Aminah ni, pergilah. Kerana dia lagi seminit tuan-tuan. Seminit ceritanya. Kemudian Aminah meninggal masa umur Nabi 6 tahun. 15 minit lagi. Dia tak buat apa-apa. Tak apa-apa. Dia pun nak makan kenduri. 15 minit lagi clear no. Okey, 15 minit lagi. Jangan tuan-tuan, jangan tuan-tuan tambah Ustaz, bagi sampai pukul 12 Boleh pukul 12. Tuan-tuan tunggulah, saya nak balik. Saya tak larat pukul 12 tuan, tak larat kot. Baik. Aminah meninggal dalam perjalanan daripada Madinah nak balik ke Mekah tu, dia ada satu tempat nama dia Abu'a. Ketika dalam perjalanan pulang tu, berhenti di situ, tiba-tiba Aminah sakit. Mak Nabi sakit. Bila sakit, dan masa tu Aminah tahulah dia nak meninggal dunia. Tapi Aminah tahu anak ni bukan anak biasa, ini luar
biasa. Tapi bila meninggalnya Aminah di Abwa, tu kubur mak Nabi antara Mekah dengan Madinah. Tuan-tuan yang dah pernah pergi umrah, saya tak pernah pergi umrah, haji pun lagi lah tak pernah. Tuan-tuan yang pernah pergi mungkin lalu kan, dia akan tunjuk di mana kubur Aminah. Kubur Aminah ni dia di antara Mekah dengan Madinah. Sebab dia meninggal dalam perjalanan pulang tu. Pulang daripada menziarahi makam suami dia sampai di Abwa, meninggal dunia. Bila meninggal dunia tuan-tuan, Nabi umur 6 tahun ni, budak-budak tuan-tuan. Nabi juga ada sifat kemanusiaan. Nabi menangis tuan-tuan kerana mak meninggal dunia. Macam budak 6 tahun. Kalau macam mana mak meninggal dunia, Nabi SAW naik bukit, nangis ni. Dalam keadaan menangis, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, dalam keadaan menangis. Sebab ialah tuan-tuan, kalau meninggal kat rumah tu sedih dah. Meninggal dalam perjalanan, pergi ada, balik dah tak ada, dia lagi sedih. Kalau kau macam tu kan, kita pergi ada, balik, pergi 3 orang, balik tinggal 2 orang ya, seorang lagi dah tak ada, dia lagi terasa tuan-tuan. Itu Nabi sangat sedih. Dia adalah kata-kata dia apa, sebelum Aminah meninggal dunia tu, ada kata-kata daripada anak dia, dan Nabi menangis lah naik turun bukit. Kemudian Nabi SAW balik daripada mana? Balik daripada Abwa ke Mekah dalam keadaan berdua saja. Mak dah tak ada, ayah pun dah tak ada, umur baru 6 tahun, cik lagi. Balik dengan siapa? Pengasuh dia yang pertama, bekas hamba ayah Nabi SAW, iaitu Ummul Aiman Barakah Habsyiyah. Itu yang tuan-tuan susah ni. Tak apa, saya teruskan dulu. Nabi SAW umur 6 tahun, yang bela siapa pula? Tok Wan Nabi, iaitu Abdul Muttalib. Yang bela adalah Ummu Aiman, tapi yang belanja duit adalah datuk Nabi, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib yang bela Nabi SAW. Tempat tak ada tempat bergantung. Siapa nak bela tempat bergantung tak ada. Susah sungguh lah tuan-tuan. Jadi umur Nabi 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Siapa pula nak bela? Tok Wan pula meninggal dunia. Jadi ketika inilah Abu Talib ambil. Abu Talib tadi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib Tok Wan Nabi. Setelah 8 tahun, tanggungjawab membela Nabi SAW diambil oleh Abu Talib. Siapa Abu Talib? Abang kepada ayah Nabi SAW. Ayah Sayyidina Ali, Abu Talib tu. Abu Talib ambil Nabi, bela Nabi masa tu umur Nabi 8 tahun. Dia bela sampai umur Nabi berapa? Sampailah umur Nabi 50, lebih kurang dalam 50 tahun, lebih kurang dalam 50 tahun. Maksud dia bela Nabi 42 tahun. Dia bela Nabi, jaga Nabi sampai Nabi tua lagi tuan-tuan. Dia lindung Nabi pula, Abu Talib. Tapi yang menarik ya tuan-tuan, Nabi ni tahu susah. Abu Talib anak ramai, 10 anak dia. Dan Abu Talib ni miskin sangat. Nabi baru 9 tahun dah start kerja dah. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada anak-anak kat rumah, kalau dia habis SPM tak mau belajar, jangan bagi duduk saja. Bukan anak perempuan, anak lelaki. Anak perempuan tak ada masalah. Tak mau belajar, buat apa? Hang kahwin lah. Tidak. Hang kahwin lah. Tu Bilal kat masjid tu pun tak ada orang lagi. Betul tak? Bagi kahwin lah. Ini contoh lah tuan-tuan. Nak bagi kahwin. Anak perempuan tak ada masalah. Ni cerita anak lelaki. Dan memang bahaya. Jangan biar anak kita duduk saja tuan-tuan. Habis SPM duduk saja melangut. Sangat bahaya. Anak lelaki. Dan ulama ada sebut, pepatah Arab ada sebut, faraghu syabab yuqtilu. Pemuda-pemuda ini orang lelaki. Pemuda-pemuda ni bila banyak waktu lapang tu akan bunuh dia. Sebab dia akan terjebak dengan benda yang bukan-bukan. Kerana dia terjebak dengan kumpulan bukan-bukan, dia kadang-kadang dia main motor, kadang-kadang dia buat benda yang bahaya. Sebagai ulama sebut, dia kata apa? Inna minal asya'i dararan alal abdi batalatuhu wa faraghuh. Antara benda yang cukup berbahaya kepada seseorang hamba adalah banyaknya masa lapang dan masa kosong dia. Masa lapang dan masa kosong. Kenapa bahaya? Fa innan nafsa la taqud farigan. Kerana nafsu manusia dia takkan diam. Kita duduk saja kat rumah relax, tak buat apa. Nafsu dalam badan kita tak diam. Dia nak macam-macam. Betul tak? Dia nak macam-macam. Dia nak ni, nak tu, nak ni, nak tu. Bila kita sibuk dengan kerja, kita takkan sibuk nafsu kita nak buat maksiat. Bila tak buat apa, duduk saja, dia mula nak buat benda yang tak elok. Fa'in lam yushghilha bima yanfa'uha syaghalatha ma yadurru la budda.
Kalau dia tak sibukkan jiwa dia dengan benda yang bermanfaat, maka jiwa dia akan dipenuhi dengan benda-benda yang berbahaya. Wala budda, dan tidak dapat dielakkan. Sebab tu jangan duduk saja. Ya, duduk saja tuan-tuan. Duduk saja tak buat apa, bahaya. Sebab nanti dia akan main benda-benda yang bukan-bukan, dia jadi stres. Sebab tu tuan-tuan, kalau ada masalah ke apa, sibukkan diri dengan kerja-kerja. Sebab apa? Bila kita sibukkan kerja-kerja baru, benda tu dia akan hilang. Tapi kita duduk seorang melangut, duduk fikir, dia menjadi lagi teruk lagi. Baik. Sebab tu Nabi SAW dia tak duduk saja. Dan Ibnu Mas'ud dia sebut, antara benda, dia sangat tak suka dia tengok orang lelaki yang tak duduk tak buat apa. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kalau tengok orang lelaki duduk tak buat apa, dia cukup benci. Tak ada la fi amalid dunya wala fil akhirah. Tak ada kerja amalan dunia, tak ada akhirat pun tak ada. Kalau akhirat duduk baca Quran, berzikir kan. Ataupun buat amalan dunia apa? Panjat pokok sawit ke, pi mancing ke. Ini semua dapat benda-benda bagus, benda yang manfaat untuk dunia. Tak apa. Repair motor ke, ni duduk saja tengok TV. Dulu Jepun kan, Jepun bila main Malaysia, Jepun cukup benci tengok orang Malaysia ni duduk saja kedai kopi. Dulu kan tok nenek kita kan ada orang, sebahagian orang duduk kedai kopi lama. Terutama kalau kedai tu kedai janda, lama dia duduk menyembang, buat lawak. Kat rumah duduk diam ya, kedai janda apa dia buat lawak pula. Tak apa tuan-tuan. Jepun dulu, saya tanya orang tua-tua dulu masa dia kecil. Oh, dia pantang, dia tengok lepak macam tu, dia suruh buat apa? Dia bagi, dia suruh panjang pokok pinang lah. Bukan dia pergi suruh. Mau pinang bukan boleh makan. Dia tak ada apa, duduk saja ni. Tanya orang yang kerja Kelang Toyo, Taya, Jepun. Macam mana dia punya bos Jepun masa rehat? Dia tak duduk saja. Dia lap mesin, dia tak duduk saja Jepun. Isap rokok pun laju. Dia isap rokok bila laju. Pasal apa? Masa. Kita isap rokok berangai punya lama. Berangai. Dia dah kerja nak siap. Dia punya melangut tu punya panjang. Jepun tak isap rokok pun laju. Kalau duduk saja lap mesin. Sampai kawan saya kerja di Toyota, dia sebut, bagi orang Jepun ni, mesin ni kena jaga. Ini sumber hidup kita. Mesin ni lah kita dapat rezeki untuk hidup. Mau dia jaga semua, dia lap elok. Tu penting tuan-tuan. Anak-anak tu, utama sebut anak lelaki. Anak perempuan lain. Anak orang perempuan kat mana pun dia boleh hidup. Lagi 8 minit tuan-tuan. Yang ni berhenti betul tuan-tuan. Kalau lagi 15 minit, tuan-tuan tunggulah. Saya balik. Melawak tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, orang perempuan dia tak ada masalah. Kalau dia tak kerja, mak ayah tanggung dia. Betul tak? Mak ayah tanggung dia. Kalau mak ayah tak ada, tok wan tanggung. Tok wan tak ada, adik-beradik. Adik-beradik tak ada, pak saudara belayah tanggung. Siapa pun tak ada, baitul mal. Baitul mal wajib sediakan rumah, makan dan pakaian untuk orang perempuan. Orang perempuan dia boleh hidup, dia tak ada masalah. Sebab orang perempuan ni dia tak sama kejadian dengan manusia, dengan orang lelaki, betul tak? Orang lelaki ni fizikal dia lebih kuat untuk bekerja. Kuat tu yang nak buat kerja-kerja berat tuan-tuan. Tentera kalau infanteri ke apa, bahagian berat ni semua orang lelaki. Baik. Jadi tuan-tuan, untuk dijadikan untuk bekerja. Jadi ada anak tuan-tuan lepas SPM tengok duduk rumah tak buat apa, tuan-tuan pergi beli jala ke pukat dan pergilah. Sungguh pergilah buat apa-apa. Jangan duduk saja macam ni, tak elok. Sagi dia dah biasa duduk saja, dia akan jadi malas tuan-tuan. Dia saja duduk saja, dia dah biasa, dia akan jadi malas sangat-sangat. Tak boleh pergi kerja sikit, orang marah sikit, malas nampak? Baru sikit orang marah, malas pasal dia tak biasa kerja, tak biasa kena marah. Tak boleh. Duk habis SPM suruh dia kerja. Tak pun suruh pergi masjid. Orang-orangnya pergi masjid lah, pergi pondok ke apa ke. Tapi jangan duduk saja. Duduk saja sangat bahaya. Baik, jadi Nabi kerja. Kerja sebagai apa? Kerja sebagai pengembala kambing. 9 tahun tuan-tuan kerja lah. Nabi kerja. Sebab tu kita ni tuan-tuan, kalau orang yang malas kerja, jujurlah tuan-tuan, malu lah. Kalau ada orang yang malas bekerja ni, malu. Pasal apa? Semua benda yang ada kat dunia ni semua kerja. Tuan-tuan beritahu, benda apa yang tak kerja? Semut bekerja. Semut bekerja dan semut tak berhenti bekerja. Betul tak? Pernah tuan-tuan tengok waktu malam semut berhenti? Tidur rupanya semut ni. Pernah? Semut tak tidur, aneh-aneh tak tidur, burung kerja, semua kerja. Singa bekerja, dah dapat makanan baru dia rehat tidur. Monyet bekerja, main serang rumah kita, betul tak? Ambil telur-telur yang kita ambil, dah ada kenyang baru dia relax. Kerja dulu. Semua makhluk yang ada kat dunia kerja. Siapa yang malas bekerja, tak tahu ini alien ke apa. Yang ada atas bumi semua kerja. Saya tak tahu satu makhluk yang tak bekerja. Semua bekerja. Daripada sekecil-kecil benda, sebesar-besar benda, semua bekerja. Nabi-nabi semua bekerja. Nabi Muhammad mula-mula belah kambing.
upah sikit je. Pasal apa? Tak apalah, untuk tolong pak saudara yang susah. Umur 12 tahun, kerja apa? Ikut pak saudara Nabi Abu Talib tadi tu. Bawa barang apa? Pergi ke Syria, Syam, jarak dia 1000 km lebih. 1000 km. Padang pasir ni tuan-tuan, merentah, umur baru 12 tahun. Pergi berniaga. Berniaga punya jauh. Kenapa pergi jauh sangat? Sebab di Syria, bawah kerajaan Rom, mereka maju. Guna wang emas, banyak barang-barang yang tak ada di Mekah. Tu kena pergi sana. Bawa balik mai di Mekah, jual di Mekah. Umur baru 12 tahun dah pergi bekerja. Ikut pak apa? Pak saudara dia Abu Talib tu yang tadi Imam Idris ada baca tadi kan, yang apa, pendeta pun menanti dia. Pendeta tu Buhairah tu lah. Waktu Nabi umur 12 tahun tu dalam perjalanan tu, Buhairah tu memang duk tunggu dah. Dan Buhairah dah tahu, dia memang sedang menantikan, dia tahu akan lahirnya apa? Nabi daripada bangsa Arab. Malah pendeta yang duduk di Madinah masa Nabi lahir, dia dah nampak bintang tu. Sebab dalam kitab dia pun sebut, bila lahir bintang ni, maksud dia Nabi akhir zaman dah dilahirkan di Mekah. Arah pun dia tahu. Itu yang pendeta-pendeta Yahudi ni, yang ada kitab Taurat Injil ni, dia pun tengok bintang, dia pun tahu Nabi dah lahir. Buhairah pun sama. Dia tengok, dia tahu Nabi akhir zaman dah. Itu yang Buhairah tunggu. Bila datang pedagang-pedagang mai ke Syria, dia tunggu. Dia cari-cari sampai dia jumpa Nabi SAW. Dia tanya sifat-sifat Nabi, dan dia tengok dia apa? Di antara bahu Nabi ni ada apa? Khatam nubuwah. Tanda apa? Cok moho, cap Nabi. Khatam nubuwah. Jadi tuan-tuan, apa kata Buhairah? Disuruh bawa balik. Itu tak? Sebab kalau orang Yahudi tahu Nabi akhir zaman daripada bangsa Arab, orang Yahudi akan bunuh. Sebab orang Yahudi dia nak dia lahir daripada bangsa dia, dia tak mau bangsa lain. Itu yang disuruh Nabi SAW balik. Tak apa tuan-tuan, dia ringkaskan cerita. Itu 12 tahun. Ada lagi lah umur 15, umur 20. Saya nak pergi yang penting lah, umur 25. Umur 25 Nabi SAW berdagang lagi. Nabi ni dia bijak berdagang. Dia tak macam orang biasa. Maksud dia kalau berdagang nak maju, dia kena buat kelainan. Biasanya orang Mekah berdagang daripada Mekah, bawa duit pergi ke Syria, beli barang di Syria, di Syam tu beli barang, baru bawa balik ke Mekah, jual di Mekah. Tapi Nabi buat benda yang orang tak fikir, benda lain. Apa Nabi buat? Nabi SAW sebelum pergi ke Syria, Nabi beli dulu barang-barang yang di Mekah. Memanglah di Mekah tak maju, tapi ada barang di Mekah yang Syria tak ada. Walaupun tak maju, orang Syria pun nak tahu juga barang apa yang ada di Mekah. Nabi beli barang-barang apa yang ada di Mekah ni, Nabi bawa ke Syria. Jadi sampai di Syria, orang Syria tak pernah tengok barang Mekah, pakat beli semua. Dapat duit banyak, beli barang Syria pula, bawa balik ke mana? Bawa balik ke Mekah. Nabi dia punya hebat terhebat berniaga. Hari sampai di Syria, semua habis jualan. Daripada Syria sampai ke Mekah, habis. Hari Nabi sampai Mekah, semua barang Nabi orang borong. Pasal tahu Nabi takkan jual barang yang tak elok. Barang Nabi semuanya elok. Baik. Sejak pada itulah Khadijah berkenan dengan Nabi SAW. Khadijah, maka dia tawarkan Nabi bekerja. Nabi pun pergilah bawa barang dagangan Khadijah ke Syria, ditemani oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah ni bukan perempuan, lelaki ya. Maisarah kalau ikut bahasa Arab nama lelaki. Tapi Malaysia pun nama perempuan tak apalah. Tapi Maisarah tu nama lelaki. Sama dengan Talha. Itu nama lelaki sebenarnya. Baik, jadi tuan-tuan, pergi Syria, balik berniaga lagi laku. Maka ketika inilah Khadijah jatuh hati dengan Nabi SAW. Maka Khadijah pun, siapa yang bagi tahu? Khadijah bagi tahu kan Nabi bagi tahu? Khadijah yang bagi tahu. Dia minta orang maklumkan keinginan dia untuk menjadi isteri kepada Nabi SAW. Dia melalui orang lah tolong bagi tahu keinginan dia. Makna dia salah ke tak salah kalau orang perempuan yang menyatakan hasrat? Tak salah pun. Walaupun orang Melayu kata apa? Pergi cari apa? Pergi cari timba. Tak apa, pergi cari timba ke, timba cari perigi ke tuan-tuan, tak apa. Yang penting jangan berzina, tak salah pun. Tak salah pun. Kotlah sini-sini kok ada imam ke Bilal ke yang isteri dah meninggal dah, kotlah sini ada orang perempuan yang berkenan kan. Contoh. Boleh jadi orang perempuan sini dia fikir haji ni tak pernah tengok pun aku, dia tak perasan, betul tak kan? Bolehlah guna orang tengah, betul tak? Orang budak-budak sekolah kata apa? Confess. Budak confess, menyatakan hasrat, keinginan. Dalam Islam tak salah pun. Tak ada masalah, bukanlah satu keaiban pun. Nak okey, tak nak sudah, betul tak kan? Tak nak sudah.
Anak okey, itu je lah. Tak salah pun dia maklum pada orang, nyatakan hasrat dia, keinginan dia. Boleh jadi orang lelaki ni kadang-kadang ada yang pemalu, betul tak? Tuan-tuan pemalu tak? Pemalu semua ni. Jadi dia nak orang bagi tahu dulu, oh ada orang nak, baru dia boleh, betul tak? Boleh jadi orang lelaki macam tu. Pukul 11 tuan-tuan kena berhenti habis. Bila ringkas cerita, Nabi pun kahwin umur 25, umur 40 Nabi diutuskan menjadi rasul, 13 tahun di Mekah, kemudian umur 53 berhijrah ke Madinah, duduk di Madinah selama 10 tahun, 53 sampai umur 63, dan Nabi wafat pada tarikh yang sama, 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. Maksud dia tahun yang ke-11 setelah Nabi berhijrah. Tahun yang 11 setelah Nabi berada di Madinah, senang kata. Setelah Nabi berada di Madinah selama 11 tahun, pada ketika itulah 11 Hijrah, Nabi SAW wafat pada hari yang sama. Nabi lahir subuh hari Isnin 12 Rabiul Awal, Nabi wafat juga pada 12 Rabiul Awal, hari Isnin juga. Sebab tu kalau ikut sebagian ulama, meninggal yang paling bagus adalah meninggal hari Isnin. Saya tahu ada hadis tentang hari Jumaat, saya tahu. Malah hadisnya tentang hari Jumaat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Imam Tirmizi meriwayatkan hadis tu. Tapi Imam Tirmizi pun tak meninggal pada hari Jumaat, dia meninggal hari Isnin. Itu kata Imam Bukhari, mati yang terbaik adalah meninggal pada hari Isnin. Kerana sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati hari Jumaat pun bagus, meninggal hari Jumaat pun bagus, tapi meninggal hari Isnin lebih afdal. Sebab dia masing-masing ada kelebihan. Hari Jumaat kenapa dipanggil Sayyidul Ayyam, penghulu hari? Sebab ada sembahyang Jumaat. Tapi sunat tak puasa hari Jumaat? Tak sunat, makruh. Habis itu sunat puasa bila? Khamis dengan Isnin. Jadi kelebihan. Kenapa? Amalan diangkat pada hari Isnin. Kenapa kita puasa? Nabi lahir hari Isnin. Lepas tu kita puasa hari Isnin. Nabi puasa hari Isnin, Nabi lahir hari Isnin. Tu kita puasa. Dan kenapa kita puasa hari Khamis? Hari Khamis amalan diangkat ke langit. Tapi Jumaat dipanggil Sayyidul Ayyam pasal ada semayang Jumaat. Baik tuan-tuan, habis saya minta maaf tuan-tuan, terlajak 2 minit. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.